Jadi dia cakap pergi. Dan dia kata ni pada kata Caprice kan. Dia kata pada Mak Niloufar beritahu. Jadi saya pun tak nak macam-macam cerita, dah jadi macam drama ni lah. Jadi saya tak nak campur, tapi sebab dia tanya juga, saya tak ada bawa lari dokumen apa saya bawa nak lari. Saya cuma mohon nak keluar Malaysia cara biasa aja. Sesiapa yang nak keluar Malaysia apa-apa semua sekali boleh mohon dengan immigration. Ada borang tu beritahu borang nak keluar negara. Yang paling senang nak keluar negara ni, kau nak keluar anak belajar luar negara. Kedua, kau nak keluar negara atau urusan perniagaan, tu susah sikit. Ketiga, NGO ni kalau mendesak, tu cara isi borang tu sendiri. Sebab tu jangan kita suruh orang sana, suruh NGO ni buatkan wakil jangan buat sendiri. Bila kita buat sendiri, kita nampak urusan tak susah, senang. Tapi kita tak faham, kita serah ke orang, akhirnya kita mula dokumen apa nak buat lari. Tak ada dokumen apa, wallahi tak ada. Pergi sendiri je, pergi dengan tim. Saya ada minta pendapat beberapa NGO macam nak pergi, tapi tak ada yang boleh bawa saya pergi terus. Ada satu NGO beritahu dia boleh bawa ustaz, tapi kena submit je lah pasport. Nanti bila-bila kalau ada kepanggil boleh pergi. Saya cakap saya sakit, saya nak pergi sekarang. Lepas tu saya dah, sebab saya tak boleh tahan tengok Gaza meletup. Saya raya pun tak raya tengok orang Gaza. Raya pun jadi tak raya tengok tentang orang Gaza. So apa lagi tuduhan beliau? Tuduhan beliau saya sembah sujud kaki menteri kat Gaza. Itu fitnah yang sangat melampau sebab dia melibatkan akidah saya. Jadi dia mati-mati cakap saya cium kaki menteri. Wallahi takkanlah saya nak cium kaki orang. Saya nak cium kaki orang. Cium kaki tak, biasa begitu. Menteri tu pegawai orang utama menteri tu, beliau Dr. Mahmud, nama Dr. Mahmud memang terkenal kat sana. Dia memang banyak bantu orang dan dia raikan semua siapa-siapa pun yang datang, dia raikan. Tuan-puan dapat rezeki masuk, dia pun raikan. Dia akan tolong tuan-puan. Dia kata demi Gaza ni bukan milik seseorang individu. Gaza ni milik semua orang dalam dunia. Gaza ni milik semua orang dalam dunia. Gaza milik semua orang dalam dunia. Maksudnya apa? Palestin ni memang kiblat kita yang pertama kalau orang Islam. Dan dari segi kemanusiaan orang bukan Islam pun kat sana dia orang kena bom. Dia orang baling batu, dia kena bom. Setakat baling batu dia kena bom. Munasabah lah cara selesai kau baling batu dengan kena bom. Dia baling batu tapi dia kena bom. Baling bom, siapa baling dulu kita bincang lah, memang tak selesai. Jadi baling batu dia kena bom. Jadi celah mana? Dia tak dapat keluar daripada negara, penjara terbesar dalam dunia. Dia tak boleh keluar daripada negara dia. Tak boleh keluar mana-mana. Tak boleh keluar. Pergi macam ni tak boleh. Budak-budak dapat ubat pun susah, sampai 6 bulan. Tunggu orang mati pun dapat ubat, dia setengah-setengah ubat. Dia bukan macam kampung, hulu ke tak. Jadi memang tak ada. Memang cium kaki tu memang tak ada. Tu mereka kata Pak cium kaki tu macam drama. Mereka drama. Memang tak ada. Betul, tak ada. Takkanlah cium kaki. Tak ada, memang tak ada. Dia datang gini, kami dah nak balik. Dia tahu cerita dia. Saya cerita kat dia macam ni lah. Esok pagi dah nak balik. Saya cerita macam kawan-kawan. Saya dengar dia stres. Saya dah nak balik, saya call dia. Saya masa tu kat Gaza. Dia tak dapat masuk Gaza. Belum dapat. Mudah-mudahan kalau ada rezeki masuklah tahun ni, tak tahun ni, tahun depan. Jadi dia nak masuk Gaza, tak dapat. Jadi dia bukan boleh macam masuk nama daftar tak. Kita kena serah nama kementerian kat Mesir ni kan tempat memang perang. Jadi dia kena check nama kita, nama ayah, nama bin. Kod kita ni pengganas ke apa semua nak kena check. Nama tu kena check, nama atuk pun dia minta. Dia memang kena periksa macam cerita tempat perang, bukan boleh macam masuk nama, masuk nama aku sekali aku ikut. Dia tak macam tu. Memang kena serah nama. Nama pun dalam tim saya berapa orang, dia terpaksa keluarkan. Dia nak 10 orang. So masuk 10 orang. Dia nak berapa orang, berapa dia minta kita masukkan. So dia beritahu apa. Jadi bila kita nak balik, Dr. Mahmud datang kat bilik saya. Dr. Mahmud tu bayangkan menteri datang bilik kita. Tuan boleh bayang tak kalau macam orang macam kita timbalan menteri lah. Timbalan menteri datang bilik kita. Macam mana timbalan menteri datang bilik? Datang bilik. Saya terima kasih. Dia tak berhenti cakap saya baik. Tapi tu tak apa saya fikir. Saya cakap kat dia lagi baik. Saya menteri kat Malaysia ni pun saya jumpa baru-baru ni lah. Sebelum saya tak pernah jumpa menteri-menteri pun. Sini orang kampung, orang biasa je. Orang nak raikan terima kasih kat saya gembira. Tapi ni timbalan menteri datang bilik. Sebab bagi dia Gaza ni perjuangan. Bagi dia Gaza ni telah lama tertindas. Jadi siapa datang dia raikan. Saya pula orang pertama pula masuk, mesti dia raikan. Jadi saya kata esok saya punya jadual yang laki tua tadi, tentera semua dah standby. Kita kebas standby, kami pukul 5 pagi kena keluar. Tu cerita dia. Sebab kami memang 3 hari je. 3 hari ni. Tapi kami buat banyak-banyak kerja. Memang orang yang bawa kami bukan semustahil, tapi akhirnya berjaya. Segala puji bagi Allah. Kami nak keluar pagi-pagi. Tapi kami tak boleh terlambat. Kalau terlambat dia akan jadi masalah. Sebab kita kebal dah standby, dia ikut time. Betul-betul macam cerita TV juga, tapi ikut time. Betul-betul. Tak boleh terlambat sikit pun tak boleh. Tapi menteri ni minta kita jumpa dia sebab dia dah pada awal, dia sebab kita patut sampai siang, dah sampai malam. Dia buat apa? Dia bagi kita, Masya Allah Dr. Mahmud baik sangat. Dia bagi kita sijil anugerah Duta Muhibbah Palestin. Duta Muhibbah Palestin. Bukan saya seorang dapat, tim saya semua sekali dapat. Wallahi kami tak minta, tak tanya, tak bayar. Lagi sedap kan. Kepis kata kami bayar sijil tu. Dia beritahu pada beberapa orang dekat live yang tak ramai sangat. Saya bayar sijil, beli sijil. Saya cakap kat dia, saya cakap kat Caprice, nanti kalau masuk ke Gaza,
Kalau menteri ajak jumpa sebab dia bukan nak apa, dia nak hargai kita, jumpa dia. Kadang kita sibuk buat kerja kan, kita bukan menteri, jadi kenapa nak kena jumpa menteri, nak jumpa apa. Tapi bila kita dah pergi sana, rupanya kita wakil Malaysia kan, rupanya macam tu, kita wakil negara kita. Jadi kalau macam kata dia pergi jumpa, nanti dia bagilah sijil apa Muhibah Palestin ni, mudah-mudahan adalah kenangan. Dia cakap itu kenangan bahasa kawan-kawan. Tapi tak sangka dia cakap saya kata saya beli sijil Gaza. Saya tak beli, wallahi tak beli. Wallahi memang tak ada beli. Saya bukan nak, saya banyak lagi hidup saya per hari doa, ya Allah jangan ada RM1 makanan yang haram masuk dalam perut saya. Itu doa saya semenjak dulu. Jangan ada RM1 makanan yang haram masuk dalam perut saya, atau hidup saya jadi haram. Hidup saya dah berniaga elok-elok. Saya punya berniaga pun tak pakai kabel-kabel. Kalau tuan-tuan tengok berniaga pada dulu sendiri semua sekali. Saya buat training, tak ada pun sendiri semua sekali. Baru-baru ni rezeki ada, dapat kawan-kawan yang ikhlas, baik, orang besar atau orang biasa. Jadi kita meraihkanlah orang yang ikhlas nak berkawan kita. So Nabil, doa Lizi. Jadi apa tadi, sampai nanti soalan? Jadi Kepris tadi soalannya apa tadi? So saya memang tak dicium kaki, memang kawan baik sampai sekarang mesej. Kalau tuan nak tengok mesej pun sampai sekarang mesej. Ada Nadia Nuri pada tunjuk petikan mesej tu, sampai sekarang saya masih mesej lagi. Masya-Allah. Soalan? Jadi memang tak ada minta, memang tak ada apa cakap tadi, memang sampai sekarang kawan baik. Lepas tu saya ada tanya juga, Nadia Nuri ada print screenshot beritahu yang dia cadang dekat Menteri Gaza tu, dekat Dr. Mahmud, supaya bagilah apa-apa projek kat Ustaz Bilius sebab dia terkenal, supaya buat begini-begini dan sumbang begini-begini. Dia cakap dia cadang. Tak apalah siapa cadang siapa mula, memang macam Gaza. Bila saya sampai sana, tahu tak apa tu dia cakap, Nadia Nuri dia cakap dua. Satu dia cakap dia yang cadang pada menteri tu. Kedua dia cakap pada ni dalam dia punya situ, dia beritahu Palestine Red Crescent ni stres sebab saya nak buat benda yang banyak menyusahkan dia. Jadi dia nasihatkan dia orang supaya bersabar. Jadi dua-dua tu saya rasa, saya tak tahu, boleh tanya dia balik, tapi saya rasa dia tipu. Maaf saya tak jarang cakap orang penipu, tapi memang sangat menipu. Sebab tahu tak apa? Sebab Palestine Red Crescent tu masa sampai, dia duduk sebelah saya. Rupanya dia beritahu pada semua, dia lah wakil Malaysia semua sekali. Dia lah wakil dan dia lah tahu semua sekali begitu begini. Tak apalah tu, saya pun tak kisahlah. Dia nak mengaku begitu. Tapi yang lebih ni, Palestine Red Crescent cakap, dia pun tak apa kenal Nadir itu. Dia pernah nampak Nadir, tapi dia pun tak kenal Nadir. Bayangkan orang kuat yang bantu kat sana Palestine Red Crescent, dia kata dia tak kenal Nadir. Dia tak kenal Nadir. Tak kenal. Jadi, sebab tu saya kata kita kat luar, kalau orang cakap dia tak kenal Nabil Liu, saya pun tak kecil hati. Sebab bukan negara kita. Kalau orang kat Malaysia tak kenal, macam saya, tak kenal langsung, tak kenal ceramah. Tapi kalau saya orang kat Gaza langgar, saya tak kenal saya langsung, saya sikit pun tak kecil hati. Sikit pun tak kecil hati. Sebab yang bukan negara kita. Kita boleh kat negara kita, mungkin kita hero, bagus. Kat luar orang tak kenal pun kita. Berapa nama je dalam Malaysia ni lepas sampai luar negara orang kenal? Berapa nama? Boleh kira dengan jari. Tak payah sebutlah nama tu. Tapi tuan-tuan boleh check kat luar negara, ada siapa orang Malaysia ni yang buku dia dekat luar negara, nama dia kat luar negara, ada berapa nama je. Jadi tak kisahlah. Bukanlah satu kebanggaan mesti nama kita terkenal. Tapi kisahnya saya nak jawab sekarang. Presiden Kaisar kata dia tak kenal Nadir. Dia pernah nampak Nadir, pernah nampak lah. Dia kata, tapi saya tak kenal Nadir. Saya tak ada pernah, langsung tak pernah berurusan dia. Jadi dia beritahu Presiden Kaisar mengadu kat dia. Jadi benda tu sangat mustahil. Sebab dia orang berhubung kait rapat dengan kita orang sampai sekarang. Dan juga isu ni timbulkan, dia kata saya telah malukan Malaysia. Itu tuduhan yang sangat berat, malukan Malaysia. Sehingga saya pun dia beritahu untuk saya ditanya balik, kerajaan Malaysia tanyalah balik kenapa saya ada malukan apa semua. Saya pun tanya, dia orang tak jawab lagi. Dia orang tak jawab kenapa saya malukan tu. Tapi akhirnya rupanya orang Kepri dah viralkan. Rupanya sebab gambar. Dia kata gambar post 2 kali maibkan. Kalau tuan-tuan nak tahu orang yang postkan ni Kepri ke Nadir ke, semua yang pergi sana, cuba tuan tengok. Dia orang pun ambil gambar dengan budak dengan gambar patung. Jadi tak ada masalah pun gambar tu. Kalau tuan tengok video saya, budak-budak tu semua happy. Saya bagi belanja, bukan bagi patung je. Kat dalam Gaza ni perkara yang saya buat, tadi saya cerita saya bawa 4 trailer, 4 lori, 4 trailer, 2 trailer, 2 lori, 2 dekat Mesin dah masuk, 1 Wayah Haji baru ni, 2 saya beli kat sana, 1 saya bagi ke Hospital Al-Shifa, kedua saya bagi dekat Hospital Al-Quds, Al-Quds dengan Al-Shifa. Dan satu lagi saya beli banyak betul kursi roda dan juga alat sukan untuk yang adik-adik yang bersukan tu, saya bagi dia orang ada hadiah-hadiah. Banyak saya beli hadiah, kursi roda, banyak saya beli, beratus juga kursi roda saya beli. Takkanlah obat semua sekali, banyak lah. Bagi saya banyak lah, tapi kalau bagi mereka, bagi Nadir kecil ke, saya tak tahulah. Bagi saya banyak lah. Luak jugalah duit saya, luak. Luak duit. Jadi apa lagi? Jadi tuan-tuan, saya buat rumah anak yatim. Rumah anak yatim untuk jadi sekolah, pendidikan. Alhamdulillah sekarang dia lagi, segala puji bagi Allah. Apa lagi? Kita buat tempat bagi makan, ada bagi makan free. Apa? Kemudian, so begitu. Dan soalan juga, kenapa blok Kepris? Biar saya beritahu. Kenapa blok Kepris? Jadi memang saya kalau benda negatif saya blok. Bukan sikit punya negatif. Biasa beritahu bapak saya tengah sakit. Bukan sakit biasa, doktor kata tinggal 10 hari. Ramai ingat macam saya main-main ke tak, bukan sini, betul-betul ada 10 hari. Saya sayang ayah saya lebih pernyawa saya sendiri.
segala-gala hidup saya tentang mak ayah saya. Kalau orang kenal saya, hidup saya tentang mak ayah saya. Saya sayang ayah saya. Hari menangis, sakit jantung saya berdebar, jantung saya laju sepanjang sana memikirkan ayah saya. Tapi ini perjuangan ayah saya sudah teruskan usaha kat Gaza sampai selesai. Jadi bila saya sampai kat KL, saya minta kendaraan KKM. KKM pun post yang saya pergi ziarah ayah saya. Dan memang boleh ziarah ayah, ramai orang cakap tak boleh ziarah. Kalau positif COVID meninggal, memang tak boleh. Jadi saya tak ulas sebab tu. Tapi ayah saya negatif, ayah saya buat ujian negatif. Saya pun dah negatif. Saya dah buat ujian tu 2 kali saya negatif. Sebelum gerak pada Mesir, Egypt, sampai saya masuk kat KL tu, KLIA buat satu ujian, saya dah negatif, saya dapat kebenaran KKM. Untuk pergi tu pun saya kena pakai full PPE dan saya kena pergi dalam tempoh yang sekejap, setengah jam je. Satu KM bagi 1 jam, hospital Gleneagles bagi saya setengah jam. Jalan dikosongkan dan memang saya negatif COVID setakat tu sampai saya tengok ayah saya. Sampai takkan saya tak boleh tengok ayah saya mohon lulus. Seorang boleh mohon juga. Sebab tu kalau mohon di balai, mohon ada rezeki lulus. Saya doa semua dapat jumpa ayah dia. Tapi dia mesej saya. Satu dia mesej saya panjang, dia tunjuk yang dia post ni. Bukan saya nak berdedahkan semua ni. Bagi saya sebenarnya WhatsApp, DM, PM ni benda yang private dan tak patut didedahkan pada siapa. Kalau kita berkawan dengan orang, apa-apa yang orang WhatsApp dengan kita, benda yang private, DM, tak boleh post ke awam tu kalau kita nak berkawan dengan orang. Kecuali nak post, kena tanya dia, boleh tak saya post ni? Tu kawan. Sebab kadang bahasa-bahasa kawan-kawan kita. Jadi tu tak apa jadi. Saya pun dia mesej saya. Satu, dia tegur saya pasal patung tu. Dia cakap saya terlalu nak media punya. Dia post part tu. Tapi part kedua dia tak post. Apa part kedua? Dia kata dia tegur saya. Dia kata saya tak patut post sebab ramai orang Malaysia tak dapat ziarah ayah dia masa sakit. Ayah saya bukan sakit. Ayah saya nazak nak pergi dah. Jadi tak bagi saya pergi lawat ayah saya. Macam mana ustaz dapat kebenaran dan ustaz post. Kalau benda tu tak valid, KKM pun tak share. KKM siap share. Doakan ayah ustaz sihat. KKM yang tak ada hubungan dengan saya, maksud saya tak adalah, tak tahu siapa takbir urus Facebook KKM, itu pun dia cakap doakan ya ustaz, punyalah baik. Ini sebagai macam kawan, sahabat, tiba dia boleh marah macam tu, luka hati. Itu terus je manusia biasa. Saya ambil phone tu, saya lontar ke tepi. Saya lontar, saya sedih. Macam saya satu buat tu, lepas tu kedua dituduh tu dan rupanya dia dah forward dah benda tu kat kerajaan Malaysia. Saya dah kena tanya, saya sedang di soal siasat. Saya dah penat, saya guna duit saya sendiri, saya tak minta duit orang, saya cuma minta tolong dan alhamdulillah dia membantu saya. Tiba-tiba saya di soal siasat. Jadi bila saya kena soal siasat, benda tu bagi saya macam melampau dan saya sangat sedih dan saya tak dapat jawab apa-apa. Dan saya nak sudahkan ayah saya je. Dan betul rupanya beberapa hari lepas tu ayah saya meninggal dunia. Saya dapat jumpa sekejap je. Tapi alhamdulillah masa jumpa ayah saya tu, nak tahu tak apa dia? Saya jumpa ayah tu dia sedar sikit. Dia cakap saya, Abi ambil lotion tu, sapu kat badan. Ambil apa lotion, dia minta sapu kat badan dia. Lepas tu dia minta saya tolong tuangkan air kat mulut dia. Dia tak sedar. Tapi time saya nak pergi tu, ayah saya sedar. Saya bulan nangis rindu nak jumpa ayah saya. Saya bukan nangis sebab saya kena, dia tak rindu ayah saya. Dan dia tahu pasal masa saya nak pergi tu, dia dengar pasal apa orang cakap pasal saya ni, ayah saya tahu. Pasal Nadir cakap live tu hari benda, ayah saya nak tahu pasal saya. Jadi dia pun live cerita pasal saya, salah jalan ni bukan Afrika, bukan itu ini. Memang tak boleh masuk, macam mustahil kalau masuk juga memang wali. Tahu berdekah-dekah, live dengan Firdaus Wong, live dengan masa tu live yang Piu Rahmat tu, boleh check lah, bukan sikit lah, banyak lah. Tapi saya tak tengok pun, tapi tiba-tiba masuk kat WhatsApp saya. Ayah saya pula tahu. Mana dia pergi tu dalam keadaan dia tapi alhamdulillah nak tahu tak apa yang ajaib. Doktor kata 10 hari. Tapi sempat sampai saya balik dan sampai saya habis ngam-ngam habis kuarantin. Lama habis saya kuarantin, saya tengah baring. Memang nak keluar malam tu, orang beritahu saya, ustaz, ayah ustaz dah tak ada. Ayah ustaz dah meninggal dunia. Ayah ustaz meninggal. Jadi ke muncak perjalanan. Bagi kawan, air mata ni, kalau kawan tengok kawan menangis, dia menangis. Tapi banyak juga orang mesej saya, air mata saya ni air mata palsu, tapi saya pun tak hidup untuk orang lain. Banyak orang tulis rasa saya nangis, orang kata saya main perasaan, tak apa kan. Mungkin dia orang masih ada ayah, ada mak. Satu hari bila tak ada ayah, tak ada mak, orang tahu. Dia kata kenapa ustaz ambil video? Dia hentam saya minta ambil video ayah saya. Adik-beradik saya pun tak cakap, biasa beritahu sebab apa saya ambil video ayah saya. Tak patut pun saya terangkan, tapi saya terangkan juga. Saya ada mak, saya rindu mak saya. Hampir 6 bulan setiap malam saya nangis. Tahu tak apa saya buat? Saya cari suara mak saya. Saya cari suara mak saya. 6 bulan saya cari suara mak saya. Saya ambil handphone yang lama-lama dah pecah tu, saya repair. Saya cuma nak dengar suara mak saya. Saya cuba nak dengar suara mak saya. Kenapalah aku ni? Suara isteri ada, suara anak ada, suara kawan ada, ceramah aku punya banyak. Suara mak aku satu pun tak ada. Apa saya buat? Sebab tu saya ambil video ayah saya. Nak tahu tak hari jawab ayah, adik-beradik saya semua ada Osmo. Yang tak pernah beli Osmo, adik saya beli Osmo tu. Apa? Osmo. Adik saya beli handphone khas untuk rakam pergerakan ayah saya je. Tahu tak sebab apa? Itu namanya rindu, cinta. Buat yang tak ada, bukanlah mesti. Bukan nak sembah gambar tu, video tu. Ambil gambar ayah, mak kan.
Jadi bagulah pelajaran tu. Saya dah rasa masa mak pedih tak nak cari suara mak tu tak ada. Mana nak dengar? Pedih nak ada suara mak. Mana suara mak? Sekarang saya ada gambar video saya dengan ayah saya. Tahu tak kenapa? Simpan sendiri sudahlah. Cuba tuan tengok. Ada tak gambar dalam handphone kita simpan? Handphone pecah, hilang, rosak. Tahu tak kat mana antara memori yang paling kuat sekarang? Instagram dengan Facebook. Nak scroll type dia Abid Liu lawak ayah, terkeluar video kan. Abid Liu, Caprice, Nadir keluar. Nak kerja apa? Abid Liu Dajjal keluar. Type je. Abid Liu penipu keluar. Abid Liu hilang keluar. Type je apa keluar. Sebab tu letak Facebook, Instagram. Saya minta maaf kan. Bukan saya cuma cerita. Kemuncak perjuangan kali ni berat. Nak masuk tu berat, susah. Bukan senang. Bukan senang masuk dah sebulan lebih. Saya patut sebuah derita. Saya orang paling macam hidup saya ni untuk ayah mak saya. Baik, ada soalan? Boleh tanya soalan? Maaf kan, lama tak dapat suara. Ni sistem ni ada problem sikit. Patut pada tadi dah nak open question ni. Dah ada dah soalan? Tak ada. Boleh media nak tanya, boleh. Tuan-puan pun boleh tanya juga. Dr. Lini Fahdau dekat Instagram. Ustaz. Dekat Facebook pun ada. Salam Ustaz. Salam. Saya Alia daripada H-Live. Saya nak tanyalah, komen Ustaz bila ramai yang minta Ustaz tukar team, tukar personal assistant, especially sebab ada yang cakap macam personal assistant Ustaz ni bongkak, show off yang melampau dan suka menyindir, yang sebenarnya bila team ada team yang macam ni, benda ni boleh merosakkan nama baik Ustaz. Terima kasih. Kalau berjaya tu saya, kalau tak berjaya tu pun saya juga. Dia bukan tim saya. Jadi kalau yang buruk tu saya, dan semuanya mesti bermula pada, tapi itulah soalan-soalan yang dihentam tadi sebab orang tak berani nak hentam saya sangat. Jadi orang mula salahkan tim, salahkan tim. Sudah tentu apa yang terjadi dalam pengetahuan saya. Apa yang terjadi ni semua sekali dalam pengetahuan saya. Jadi apa yang fitnah pada, dan tim saya ni bagi orang, ada orang yang intelek, ada orang berjaya, ada ahli perniagaan, ada ustaz, dan banyak tim saya paling ramai sekarang setengah kita duduk sini. Ada berapa lori kita dekat seluruh Malaysia. Walaupun ada yang sangkut seluruh Malaysia, lori kita sedang buat misi bantuan. Kat Kelantan, kat Johor tengah edar barang sekarang beratus-ratus barang. Beratus-ratus barang seluruh Malaysia. Jadi dalam tim ni tahu tak, kita macam mesin basuh, semua orang kita ambil. Kain kotor, kain bersih semua masuk. Jadi mudah-mudahan keluar esok, mudah-mudahan baik kan. Orang nampak saya macam baik, entah-entah saya ni tak baik kan. Jadi saya pun kalau orang kata saya jangan taksub, saya betul tu, jangan pernah taksub saya. Saya banyak dosa, banyak aib, cuma nampak baik sebab Allah tutup aib. Tapi yang kali ni apa yang dituduh tu melampau, fitnah. Kalau betul saya mengaku je, saya minta maaf. Saya selalu kan mengaku minta maaf, tapi kali ni fitnah. Jadi dalam tim saya ni bagi-bagi orang, banyak juga yang daripada bawah jambatan. Orang suruh saya ambil, ustaz ambil lah bawah jambatan, kerja saya dah ambil dah. Sekarang nak suruh saya buang pula yang kerja bawah jambatan. Saya kutip budak daripada hutan, anak orang miskin, mak-mak orang miskin, susah, duit nak sekolah pun tak ada. Saya ambil dia orang, maaf saya sebut kalau bahasanya, saya kutip dia. Jadi saya punya sahabat tim saya. Ada juga orang daripada kerja jaga kelab, sekarang jadi tim saya, jaga kelab. Suruh jaga kelab. Duduk kelab malam hari, sekarang tim saya. Ada dalam tim saya yang banyak bantu saya juga, orang kata apa, transgender. Ada juga transgender. Teruk ni transgender. Dulu cantik, cantik betul, bukan sikit yang cantik, betulnya cantik. Sekarang jadi tim saya. Bukan sikit, ramai. Ni yang tuan-puan nampak, ramai lagi yang tuan-puan tak nampak. Dan banyak orang jadi sukarelawan. Jadi saya, bukan tugas saya untuk menilai sesiapa. Saya pun tak menilai orang. Kebanyakan orang paling isap dadah pun orang kutuk dia semua. Alhamdulillah anak dia sekarang 3 orang tahfiz. Bawa sana sini. Jadi saya macam takkan merendahkan mana-mana orang. So begitu. Baik, soalan lain? Ada soalan lain? Masya Allah, Masya Allah. Ada soalan? Masya Allah. Boleh dekat Instagram pun boleh. Maaf tak nampak sebab ramai lah. 300,000. Nak tanya boleh tanya, selagi tak terpotong live ni. Jadi memang dalam tim saya macam-macam orang lah. Memang kalau tuan-puan kata saya tegur, bukan kata tegur, belasah pun ada. Macam-macam orang. Tapi kami semua macam dah jadi sebuah keluarga kan. Senang sama senang, susah sama susah. Jadi mana kita boleh ni, kita perbaiki, kita nasihat kan. Kita bantu. Kalau salah, salah lah. Macam mana? Mafia, live tu yang paling antara yang macam live tu ramai juga dan ramai menyertai. Dan saya tak faham macam mana boleh. Dia cakap kumpulan tim saya ni bukan macam tim orang alim. Dia tak sangka macam mafia. Macam apa? Mafia. Geng Abid Liu macam mafia. Tu macam boleh tahan juga tajuk tu. Abid Liu mafia. Jadi tujuh saya dulu, tuan-puan nampak saya macam mafia soalan pertama saya. Dia cakap saya macam mafia. Jadi sebab tu saya kata mungkin dia stres. Jadi saya cuba maafkan tapi dia tak nak berhenti. Saya pula nak nanti dia nak live nak kata saya. Macam saya jadi macam, saya sebenarnya diam. Kalau saya nak cakap dah tentulah. Bukan saya nak ni lah, insya-Allah lah.
Saya boleh jelaskan. Jadi dia cakap saya mafia. Tahu tak kisah mafia? Dia cerita dalam live dia. Dia ada beberapa live. Ni live ni ramai juga. Tapi tak seramai 200,000 tu lah. Tapi ramai juga. Dia buat apa dia panggil? Yang meramai ni. Jadi dia kata macam mafia. Dia sampai-sampai biasa cerita ayat ulang Caprice. Lebih kurang lain. Lebih kurang. Tak betul-betul susun macam dia cakap. Sampai-sampai ke hotel. Tahu tak kenapa pergi hotel? Saya nak balik. Saya nak jumpa dia. Saya nak tenangkan hati dia. Wallahi saya sikit pun tak sangka yang dia nak. Saya tak pergi dengan dia. Saya bukan Ustaz tu salah pilih tim, ambil Caprice ikut. Saya tak pernah janji dia. Saya bukan tak janji. Saya tak pernah cakap dengan dia pasal nak pergi Gaza pun. Tak pernah. Saya dah kat Gaza lama. Dia tanya khabar saya. Jadi masa saya dekat saya ajak dia jumpa. Sebenarnya daripada sebelum saya nak masuk tu, saya nak jumpa. Akhirnya dapat jumpa. Saya panggil, dia datang. Jumpa kat hotel saya. Sampai-sampai, dia datang beberapa orang. Jadi saya tunggu kat bilik, saya hidang air. Tim saya buat air. Ambil kacang-kacang. Nak sambut tamu, saya siap-siap lah. Saya ingat lama lagi, dia tiba dia sampai. Jadi bila sampai-sampai, ada seorang tim saya suruh sambut dia. Kami semua dah pakai kain handsome. Kat Egypt ni, ada kain baju kulit. Tak mahal pun, harga dia 100. Baju kot RM200. Tapi tak lebih itulah kot saya berapa ringgit. Kot kat sana satu suit RM200. Tuan-tuan kalau nak berniaga, satu suit tu lawa-lawa tu, jahit dia lawa. Macam jenama mahal pun jahit. Kalau nak pakai suit-suit tu, RM200-300 je. RM200-300 baju suit tu. Tiba baju suit tak cerita. Macam Vizinzo tu, cerita Vizinzo kan. RM200. Saya tengok Vizinzo. RM200. Cerita Korea. Tiba-tiba anak suruh tengok. Tengok sayang anak, suruh tengok. RM200. Baju kot, lepas tu baju apa? Baju apa nama? Jadi tim saya beli baju jaket kulit. Berapa beli 200 kan? RM200 tempah. Dia orang badan boleh tahan juga semua kan. Yalah, terlebih makan ada, kurang makan ada. Tu hari masa nak balik tu kita beli dekat situ je kita beli. Masa dia sampai dia orang pakai baju nak balik nak pergi airport, nak pergi KLIA. Beg dah tengah susun kat bawah. Seorang sambut dia. Saya suruh sambut, layan dia macam layan saya. Dia orang hormat dengan saya. Dia orang saya ni macam saya dengan cikgu dengan anak murid lah lebih kurang gitu. Dia orang layan saya kalau tuan tengok tim saya ni. Kalau tuan kata dia orang macam mana walaupun macam-macam latar belakang yang teruk lagi banyak pada yang baik pun ramai juga, tapi tahu tak apa dia? Dia orang layan saya ni macam raja tau, macam keluarga. Macam layan ayah, macam layan ustaz, macam layan cikgu. Macam sampai saya tak suruh dia orang sini nak buat. Saya tak makan dia tak nak makan, tak mula minum dia tak minum. Saya makan dia rebut lebih makanan tu. Jadi macam keluarga dah, macam saya tak ada apa pun, saya tak pernah suruh, saya pun tak suruh panggil saya ustaz, tapi dia orang layan saya baik sangat. Jadi masa tu saya suruh layan Caprice macam tu, sambut kat bawah. Jadi bila sambut kat bawah, sambut dekat bawah tu, Caprice masuk. Kebetulan 4 orang nak susun beg, 4 orang ada dalam lift. Nampak Caprice nak pergi bilik ustaz, tak apa kita orang bawa 4-4 ni biasalah nampak Caprice kan. Mestilah nak tolong. Yalah nak layan dengan baik sebab saya ni bawa Caprice naik atas pergi bilik saya. Jadi 4 orang pakai kot, semua dia orang tegap. Dalam tim sini pun memang ada beberapa orang memang dia orang bodyguard lah. Memang yalah macam-macam orang dalam tim saya bodyguard. Bukan sebab saya bayar bagi bodyguard, tak, memang jadi keluarga. Kadang sama-sama. Kadang dia orang bodyguard saya, kadang-kadang saya pula bodyguard dia orang lah. Saya tak tahu. Kadang macam tu. Saya nak naik lift sampai kat bilik, ada orang depan pintu juga. Jadi saya dengar dia tertekan dan dia ada banyak masalah masa kat sana. Saya dengar ada ujian datang, dia seorang diri tak dapat bawa tim dia terpaksa ikut. Bukan terpaksa, dia disponsor oleh tim lain, tiket sebagainya. Masya-Allah oleh tim Dato' Aziz UMNO kat sana kan yang banyak bantu dia kat sana. Dia kata macam ayah dia tulis kat Instagram dia. Jadi dia masuk dekat, dia pergi Dato' Aziz UMNO yang baik. Dato' Aziz baik kan. Nak masuk kat pintu, saya ajak masuk. Jadi dia datang berdua. Jadi saya ingat dia nak berbual dengan saya berdua sebab dia cakap ada banyak benda dia nak cerita yang sulit-sulit ni. Saya membuka lah pintu bagi dia masuk. Jadi yang seorang lagi tu saya suruh dia tunggu dekat, tim saya kata mai ajak duduk bilik lain. Senang nak berbual, tak payah nak rahsia-rahsia. Masuk dalam. Jadi mulalah berbual macam keluarga. Saya ajak makan, tiba-tiba dia kata tak nak makan. Saya pun macam dah heran lah. Dia nak salam saya. Dia suruh saya doa, saya salam macam biasa. Saya ingat okey macam sebelum pernah saya jumpa dia. Bukan saya taklah rapat. Cuma saya kalau orang berkawan saya hormat lah. Saya ni kalau tak jumpa orang pun saya hormat. Macam tu, macam saya bukan macam tak pernah lagi. Walaupun daripada saya susah, saya tengok bos saya kaya, saya gembira. Tengok orang yang terkenal, saya gembira. Paling lebih saya ingin nak jumpa, nak ambil gambar sekeping. Cukup lah macam tu. KP duduk bilik saya layan dengan baik semua sekali. Masa saya peluk pun, saya tak fikir apa. Tapi masa saya tak fikir lah. Pada dia post, oh dia marah. Bila peluk tu, bila peluk, dia dah macam lah lain sikit dah. Macam dia tolak sikit. Saya macam, biasalah macam saya macam tepuk, kadang orang sedih kan, kita tepuk dada ni bukan nak doa ke apa, tepuk dada. Tepuk dada ni bukan, tiba-tiba dia tepis tangan saya kan. Masa tu saya tak fikir lagi, macam kenapa tak ada apa. Lepas tu dia mesej saya, Ustaz, video tadi boleh post? Dia mesej saya, Ustaz, video tadi boleh post? Saya kata, boleh tunggu saya ke airport boleh tak? Saya kata, saya tak nak lah, saya tiba-tiba saya tak update saya balik, tiba-tiba dia dah update saya balik. Maksudnya benda tu macam kena ikut lah, tak balik lagi. Kata dah balik, nanti dia tulis macam tu, saya dah kat mana, jadi saya kena jelaskan. Saya kata boleh, tak sampai berapa minit dia dah update. Dia mesej saya cuma nak update je. Tiba-tiba sedar tak sedar, dia dah mesej saya pasal tegur-tegur saya, rupa dia dah report kat semua orang penting-penting dia dah report, begitu saya buat taik dekat tu ayat dia ulang-ulang, buat taik dekat Gaza.
Mungkin dimaksudkan orang lain juga, tapi saya memang salah satu daripada yang dimaksudkan. Buat taik dekat Gaza, buat taik kat Gaza, buat taik kotor tanah suci, buat taik kat Gaza. Itu yang KP zikir-zikir kan, ulang-ulang kan. Ya, saya sebenarnya saya maafkan semua tu, tapi implikasi pada apa yang terjadi tak nak berhenti, dan dia orang rasa dia orang betul. Dan saya memang ada bukti semua sekali. Bukti apa tuan-puan nak? Bukti video ada, semua ada. Saya kan memang mana-mana ada je semua. Saya tak akan post aib orang apa semua, tapi saya dah serahlah pada yang patutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Suzana, saya dari Wartawan Bebas ya. Saya tertarik dengan satu penjelasan yang ditulis oleh Encik Firdaus Ahmad, di mana penjelasan ini juga dikeluarkan di satu platform redaksi ya. Saya tertarik dengan poin nombor 9 dan nombor 10 yang di mana saya memerlukan mungkin Ustaz memberikan sedikit penjelasan jugalah yang lebih lanjut. Jika perhati, tim produksi dan jurugambar EL amatlah profesional berbanding NGO lain. Lantaran entiti sebenar mereka di belakang NGO adalah perniagaan. Nombor 2 poin saya, buktinya selang beberapa bulan EL tubuh semula perniagaan IluSmart untuk jadi pembekal kepada NGO Persatuan Kasih Umatnya. Ini kita sebut makan keliling. Katanya charge pengurusan dapat, untung jual barang pun dapat, otak Cina. Stok semua boleh ambil dan beli dari syarikat IluSmart walaupun pada harga murah. Tetapi sudah pasti ada pembeli dengan kuantiti yang banyak, iaitu pembeli dari NGO Kasih Umat sendiri. Smart, Kasih Umat sendiri, Smart kan? Jadi Ustaz boleh ulas tak 2 poin ni yang berkenaan dengan perniagaan lah mungkin. Terima kasih. Saya pun ada baca tu, ada orang tag saya pun tengah check lah kalau dia ada tanda soal ke penyata. Kalau penyata, saya akan, siapa saja yang buat pernyataan tentang perkara yang tak benar, fitnah, saya akan hantar surat saman, tapi saman ni akan beritahu ialah lebih profesional. Sebenarnya saman ni profesional, maksudnya dia akan diberitahu satu surat, siapa saja yang ni, surat saman tu maksudnya dia kena beritahu lah. Contoh kalau yang biasa surat saman ni apa dipanggil? Apa nama surat tu? Saya ada beri kepada beberapa orang lah, maksudnya dia mengaku benda tu fitnah. Jadi sebenarnya begini, kalau orang fikir macam tiba-tiba saya dapat duit kat mana, kaya apa semua. Jadi kalau orang kenal saya buka restoran, 3 biji restoran 5 tahun dulu. Saya motivasi sebelum ni kerja dengan Datuk Failah Kamsah. Sebenarnya tak patut saya cerita pun, tapi saya ceritalah. Datuk Failah Kamsah, jadi saya kerja dengan Datuk Failah Kamsah, lepas tu saya buat training sendiri. Training saya ni tak patut saya cerita sebab saya cerita ni semua nanti lagi ramai ni, tapi tak apalah saya beritahu juga, saya pernah beritahu pun. Contoh saya buat program training. Program training saya buat, contoh satu kementerian semua daripada staf bawah sampai atas buat program saya. Paling banyak sekali saya dapat buat program kapal-kapal. Sampai tak payah sebut jumlah dia, tapi contohlah banyaklah. Dan saya buat program-program anak-anak, program keluarga. Saya charge murah-murah, orang lain charge mahal patutnya. Buat kat dewan, makan 3 kali sehari, saya charge baru RM90. Saya buat ceramah free banyak juga, tolong free banyak. Tapi ada masa memang orang-orang yang profesional apa semua, dia nak ada dewan, dia nak keselamatan, dia nak ada makan sedap, dia nak aircon, dia nak bilik cantik. Saya buat training RM90 je. RM90. Contoh RM90. Keluarga sunnah contoh yang terkenal, RM90. Jadi contoh saya dah buat kat Maib, saya dapat lebih kurang 7,000 orang, 8,000. 7,000, 8,000 orang. 7,000, 8,000 orang. Jadi satu kepala kalau RM100 lah katakan, RM100 kali 7,000 berapa? 7,000 kali 100. Jadi samaan dengan 700,000. Jadi sehari saya dapat 700,000. Kasar lah 700,000. Bukan satu program saya dah buat, banyak 700,000. Saya tak payah iklan pun, orang iklankan untuk saya. Jadi program training saya dulu je, bukanlah bagi saya banyak sangat lah. Saya orang miskin, bagi saya banyak sangat lah. Tapi tak adalah banding dengan orang paling kaya dalam Malaysia, 10 orang ke 20 orang, 30 orang, memang bukan lah. Tapi bagi saya banyak sangat. Saya ni bukan nak banyak sangat, saya dah terlebih dah bagi saya tu. Dan saya gunakan untuk ni sebab saya tahu duit tu penting untuk saya guna untuk bantu orang lain. Jadi saya usaha. Saya juga buka butik baju dah lama dah. Butik baju masa mak saya ada lagi. Mak saya dah meninggal 5 tahun. Masa tu restoran saya dah buka masa sebelum mak saya meninggal. Masa tu saya tak ada apa-apa program-program, memang saya tak ada buka apa-apa akaun pertubuhan, semua tak ada. Saya memang sendiri. Memang sendiri saya buat. Alhamdulillah, saya ada rezeki, saya buka last kali saya sibuk tu. Sebelum berlaku Covid, saya ada program yang kalau tengok jadual saya, kalau tuan-tuan tengok, setiap negeri ada. Kalau yang pergi anak-anak, Prokit tu setiap negeri ada, dan program tu ramai betul orang daftar. Buka sehari penuh. Macam rezeki tu Allah beri macam melimpah ruah. Baju saya tak payah iklan, orang iklankan. Baju saya habis, tak payah iklan, orang datang. Yang buruk-buruk pun, yang bukan buruk, yang terbuang pun orang nak juga. Tak kenapa orang pergi kat store ambil. Bukan cerita ni, saya tak iklan pun. Saya kalau boleh tak nak nampak lah saya ni meniaga ke apa, saya suka semangat nak tolong orang je. Jadi itulah rezeki saya. Jadi saya masa tu pun dah, jadi saya gunakan itulah untuk buka IluSmart. Saya buka tu buka untuk IluSmart. Jadi untuk bantuan pula, kalau tuan-tuan nak tahu, tuduhan tu sangat kejam sebab saya selalu bantuan setakat ni.
Mana-mana tempat kita pergi, kita beli kat situ. Saya tak ambil pun barang kat Elismart. Mana-mana kita pergi, kita beli kat situ. Tanyalah semua tim saya, mana kami pergi, kan beli barang kat sana. Kami tak ambil barang pada Elismart. Kecuali kami ambil barang pada Elismart, bila macam yang baru ni kita hantar ni. Jadi untung runcit ni, kalau tuan-puan meniaga runcit, dia tak ada untung keliling lah. Berapa sen je untung runcit ni, yang kecil, yang dia punya margin kecil. Jadi kita beli barang dan saya pakai duit saya sendiri, dan juga semua kawan-kawan saya beli. Takkan salah pula kan. Saya jimatkan duit orang supaya saya beli barang tu lebih ramai orang dapat. Jadi rugi ke tak? RM100 contoh, boleh beli contohlah satu pack makanan. Contoh kalau saya beli kat luar saya dapat RM50, tapi sebab saya ambil dengan saya sendiri, saya beli dapat RM30. Dan duit tu pun duit saya dan duit kawan-kawan saya RM30. Jadi saya dapat jimat RM20. Jadi saya dapat bantu berapa banyak lebih orang. Daripada 100 orang mungkin saya dapat bantu 170 orang. Jadi begitu. Jadi bukan soal Cina, masya-Allah, yang masya-Allah, Cina pun ada yang kaya, Melayu pun ada yang kaya, India pun ada, Melayu, Cina, India ada yang susah. Tu ni bukan masalah tu, kita sebuah keluarga. Jadi tu fitnah tu memang melampau, kejam dan terlebih-lebih lah. Tu mungkin orang lain saya tak tahu. Orang lain saya tak tahu yang memang buka NGO. Itu saya kata tadi, yang kutip 20 juta, 30 juta, 40 juta, yang kutip duit untuk Gaza setiap kali kena bom ni, tuan-tuan patut tanya dia. Utamanya Nadia Anuri tanya dia. Dia ketua kepada semua tim, semua serah duit dia. Hari dia buat live. Saya ada tengok satu live dia, orang tu serah RM500,000. Dia kata apa? RM500,000 tuan yang paling banyak bagi kat kita orang ni. Dia cakap yang paling kecil adalah orang bagi RM20,000 ke RM10,000, RM15,000, tapi minta macam-macam, nak ambil gambar lah apa semua. Saya ulang lah. Jadi rupanya RM10,000 bagi Nadia Anuri tu kecil. Bagi saya RM10,000 tu besar. Bagi saya RM1 tu pun besar. Bagi saya separuh tamar tu pun besar. Bagi saya kalau saya bagi satu patung pada orang miskin tu pun besar. Kalau saya boleh beri dia senyuman sekali, orang kata ustaz bila nak tolong dia ni Kita kalau nak tolong orang jangan fikir besar-besar sangat. Nak buat kerja jangan fikir bombastik sangat, memang tak siap. Tahu tak macam nak berjaya buat satu kerja? Apa boleh buat, gerak dulu, buat. Kalau boleh buat tu Nabi kata separuh tamar, terror tak Nabi. Bijak tak Nabi. Separuh tamar selamat api neraka. Sebab kalau dia sebut 3,000 tamar, semua tak sedekah. Separuh tamar. Rupanya dengan separuh tamar tu, Allah esok beri satu tamar. Esok Allah beri 1,000 tamar, 2,000 tamar. Walau satu patung boleh buat satu orang adik senyum, apalah. Itu pun dah cukup dah. Kita buat isi kita tersenyum sekejap cukup lah. Peluk anak, bagi dia hadiah kecil. Mainan RM3, anak kita tersenyum. Kan best tengok anak senyum. Kan? Jadi bukan kisah duit. Bukan kisah besar, tapi memberi. Tapi buat pengetahuan saya tak bagi patung lah. Banyak lori, 4 lori. Duit saya bagi pun lebih macam tu lah. Masya Allah. Ni Lofa dia cakap ni, my mum tak ada kena-mengena dengan cerita Caprice dengan Ustaz. Jadi itulah saya sebut tadi apa yang Caprice beritahu lah. Itu yang Caprice beritahu, so saya minta maaf. Saya beritahu apa yang Caprice beritahu, yang dituduh saya menjawab pada pertuduhan Caprice. Jadi maksudnya Caprice lah. Jadi kena tanya Caprice mana sumber dia satu, dan tanya dia mana sumber dia dengan Nadia dapat. Yang beritahu kena pergi berempat tu tanya kat Caprice. Caprice lah. Tak tahu sama ada apa, doakanlah dia supaya dia selamat sihat je. Ataupun kepada Nadia, mana dia dapat tahu pasal syarikat halal, pasal saya kutip duit orang ke ramai-ramai. Jadi kena tanya dia orang. Jadi dia memang kait nama orang. Saya minta maaf saya minta maaf. Mana nama-nama yang terkait tu sebab Caprice yang kaitkan, dan tuduhan tu kepada saya. Maksud saya lari, bawa dokumen, bawa lari. So, terima kasih, alhamdulillah terbaca. Caprice yang sebut. Terima kasih. Cap kata ustaz jadi kambing hitam. Itu yang paling maaflah sebut. Tak tahulah drama mana dia tengok. Jadi ustaz jadi kambing hitam. Tak ada, saya keluar negara dengan surat yang betul, dan saya dapat sokongan Wisma Putra sebab saya minta tolong. Dan diorang membantu mana-mana orang minta tolong. Termasuk Caprice pun sedang dibantu. Termasuk juga mana tim kat sana pun sedang dibantu. Jadi semua dah dibantu. Jadi tak ada apa. Jadi tak ada kambing-kambing hitam, tak ada. Masya-Allah. Para mendoza. Terima kasih. Okay, pun terima kasih semua. Saya minta maaf semua sekali pada hujung rambut sampai hujung kaki. Saya tak niat apa-apa. Saya menjelaskan pada apa saja yang tuduhan kepada saya. Tentu saya minta ampun pada Allah. Saya minta maaf pada tuan-tuan sekalian. Tentu saya harap benda ni setakat ni je. Dan berhenti dekat sini. Tapi itulah saya dah serahkan kepada polis, dan juga saya mana-mana yang tuduhan pada saya yang siapa yang tak berhenti tu, dia akan dapat surat surat saman lah, mana yang menyebut nama saya langsung. Sebab ada orang suruh saya sebut, saya diam, tapi benda ni semua orang bincang tentang saya dan hidup saya, keluarga saya. Jadi semua orang cakap pasal saya, dan saya yang kena, dan saya ada jawapan, jadi saya patut beritahu apa yang sepatutnya. Terima kasih semua. Saya doakan semua sekali. Kita doalah sama-sama, mudah-mudahan jadi sebab bismillahirrahmanirrahim. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin. Ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami ya Allah. Mak ayah kami, isteri, anak-anak kami, keluarga kami. Ya Allah, ampun dosa semua manusia dalam dunia, pandangkan belah kasih rahmat. Ya Allah, masalah yang sebenar, masalah COVID ni ya Allah kat negara kami, Engkau angkatlah ya Allah. 2 tahun sebahagian kami ya Allah
ada yang sampai bunuh diri, ada yang lumpuh, susah, sedih ya Allah. Bantulah saudara kami kat sini ya Allah. Inilah niat kami yang pertama. Tolong kuatkan hati kami untuk meneruskan usaha ya Allah. Kuatkan hati kami untuk terus membantu saudara kami yang tak ada rumah, tak dapat tinggal, makan minum. Ya Allah, apalah sangat apa yang kami lalui ini berbanding orang yang lapar, tak ada rumah, tak tempat tinggal, bawah jambatan. Orang-orang yang dalam keadaan kesusahan, hilang pekerjaan, ya Allah, mereka betul-betul susah ya Allah. Orang Malaysia sekarang kan benar-benar ditimpa ujian, makin berat. Ya Allah, tolonglah satu hati kami kasih sayang, selesaikanlah masalah ni ya Allah. Jauh kami dari fitnah, ya Allah, lindung kami dari fitnah. Ya Allah, lindung kami, keluarga kami dari fitnah, lindung kami dan keluarga kami pada mata-mata yang jahat, lindung kami dan keluarga kami pada mata-mata yang berdengki dengan kami. Ya Allah, lindung kami dan keluarga kami pada segala fitnah kejahatan. Wahai Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, pandang kami dengan belas kasihan rahmat-Mu, lindung kami dan ampun dosa kami, sayang kami. Pandang kami ya Allah, satu hati kami kasih sayang. Angkatlah COVID-19 pada negara kami, bantu doktor-doktor, nurse, jururawat, MA dan semua petugas barisan hadapan, cleaner-cleaner ke hospital, klinik ya Allah. Banyak hospital-hospital minta pada kami ya Allah, mereka kehabisan ubat-ubatan, mereka perlu mesin oksigen, mereka perlu macam-macam ya Allah. Ya Allah, kami dengar mayat-mayat bersusun ya Allah. Hampir semua hospital. Ya Allah, mayat-mayat bersusun ya Allah. Bukan satu ya Allah, banyak hospital mereka perlu kontena-kontena mayat-mayat ya Allah. Sampai atas lantai ya Allah masih. Wahai Allah, bantulah semua orang ya Allah. Beri kekuatan pada keluarga yang kehilangan keluarga, kehilangan ayah, mak, isteri, anak-anak, kehilangan orang tersayang. Beri ketabahan buat mereka yang sakit COVID ya Allah. Tak cukup ya Allah mesin mereka perlukan ya Allah. Dan terpaksa tukar, terpaksa diutamakan mana yang ada peluang untuk hidup. Wahai Allah, tolonglah ya Allah, bantulah mereka semua. Kami lihat ya Allah, kami dengar, kami tahu semuanya ya Allah. Tolonglah kami dapat bantu mereka, satukan hati kami untuk bantu semua hospital-hospital, klinik-klinik ya Allah yang sedang teruk sekarang ya Allah. Ya Allah, kesian mereka ya Allah. Beri ketabahan pada doktor-doktor, pada nurse, pada MA, pada semua petugas-petugas barisan depan, sukarelawan yang banyak yang datang membantu ya Allah, mudahkan ya Allah. Ya Allah, satu hati kami sayang. Satukan hati pemimpin-pemimpin negara kami ya Allah, supaya dapat bantu sama-sama satu hati menyelesaikan masalah COVID ni ya Allah, dan bantu orang miskin, anak yatim, bantu barisan hadapan yang diuji ya Allah. Ya Allah, mereka penat, letih, beri mereka kekuatan ya Allah. Beri mereka kekuatan ya Allah. Beri kekuatan ya Allah. Ya Allah, bantulah kami ya Allah. Beri kami kekuatan, beri ketabahan isteri anak-anak kami ya Allah, untuk meneruskan perjuangan ya Allah. Kami penat, letih ya Allah. Kami penat, letih ya Allah. Kami ada masa kami rasa macam nak berhenti tinggalkan semua ni ya Allah. Tapi berilah kekuatan pada kami ya Allah. Kami nak Engkau sayang kami nak Engkau redha kami. Bantulah kami ya Allah. Bantulah kami semua, mudahkan segala urusan kami. Bantulah kami, mudahkan urusan kami ya Allah. Bantu kami, mudahkan urusan kami ya Allah. Bantu kami dan mudahkan urusan kami ya Allah. Bantu kami dan mudahkan urusan kami. Antara kami yang sakit, sihatkan, yang bersedih, bahagiakan. Yang belum bertemu jodoh yang baik, temukan jodoh yang baik. Yang belum ada anak, beri anak soleh. Tutuplah aib keburukan kami ya Allah. Kami banyak keburukan, aib Kau tutup ya Allah. Dosa-dosa kami Kau maafkan, Kau ampunkan. Wahai Allah, selesaikanlah masalah kami, satu hati kami kasih sayang. Ya Allah, Kami maafkan semua orang kerana Engkau ya Allah. Kami maafkan semua orang kerana Engkau ya Allah. Kami cuma menjalani proses undang-undang ni supaya ya Allah, supaya kebaikan itu datang ya Allah, supaya kami dapat beri yang paling baik ya Allah. Lindung kami ya Allah, bantu kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah. Baik, terima kasih semua. Jumpa lagi. Ya Allah, terima semua sekali. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Baiklah tuan-tuan dah tengok video yang saya telah siarkan tadi. InsyaAllah dia memberi manfaat kepada kita semua dan memberi maklumat kepada kita supaya hidup kita ni kena berhati-hati tuan-tuan. Kalau kita nak berkawan ke, nak buat benda-benda yang baik, kan, nak buat benda-benda yang baik ni, kita kena berhati-hati tuan-tuan. Semoga dia tidak menjadi fitnah kepada diri kita. Dan kita doakan kepada Ustaz Abid Liu, semoga dia tetap bersemangat untuk menyampaikan dakwah agama Islam dan menyampaikan iaitu dakwah Nabi Muhammad SAW kepada semua, dan semoga dia dapat lagi membantu orang-orang miskin di dalam Malaysia ni, di dalam ataupun di luar. Moga Ustaz Abid Liu menjadi seorang yang disegani, dicontohi kepada semua. Baiklah tuan-tuan, kita doakan supaya Ustaz Abid Liu sihat dan beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dia tetap bersemangatlah. Okey, baiklah tuan-tuan, sedikit sebanyak inilah yang saya boleh kupaskan, yang saya boleh bincangkan dan saya boleh kongsikan. Semoga ia menjadi manfaat kepada diri kita semua, dan kita kena ingatlah kepada diri kita supaya jangan kita dengki kepada orang dan membuat jahat dan menghalang daripada orang membuat kebaikan. Ingat, kita kena ingat kesimpulan dia, kita jangan halang orang yang nak buat baik ni. Biar dia nak buat baik, dia buat baik. Jangan sampai orang kata buat baik tu yang kacau diri kita. Tu mungkin lah.
Ini dia buat baik, dia tak kacau diri siapa-siapa, tapi kita duk pergi halang. Benda yang halang orang yang buat baik ni satu benda je. Ada tanduk dua tu je. Tahu noh tanduk dua noh, faham-faham noh. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasabzas.